والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إن شئت السهل. يا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Jadi sebelum kita masuk pelajaran kita, ada sedikit lagi perbincangan yang berbaki yang berkaitan dengan masalah sembahyang jamak, berhubung dengan hadis yang Haji tanya semalam tak? Saya dah lupa hadis tu duduk di mana. Dia Haji mesej tu. Saya pun balik cari. Ada dalam Tirmizi, Abu Daud dan juga di dalam Sahih Muslim. Sebenarnya kita bagi di surah utama ni kita tak belajar lagi hadis tu rupanya. Kita belajar di Masjid Ubudiyah. Orang baru kita ingat balik. Saya sebut semalam bahawa Rasulullah ni terlibat di dalam banyak musafir, khususnya musafir di dalam peperangan. Tetapi Rasulullah tidak jamak. Saya sebut perkataan macam tu semalam kan. Banyaknya Rasulullah qasar. Tiba-tiba Haji Zabidi kata ada hadis itu. Hadis dalam Tirmizi. Jadi kita tak ajar lagi di sini. Saya dah baca di Masjid Ubudiyah. Ini saya bawa hadis yang dikemukakan itu memang hadis itu sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga Imam Abu Daud dan juga Imam Muslim. Cuma matan hadis itu menyebut, hadis ini panjang, saya cuba ringkaskan. Hadis itu memang kedudukan hadis yang sahih. Dia kata wa in yartahil qabla an taghidha asy-syamsu akhara az-zuhra hatta yanzila ila al-'asri wa fil maghribi mithla dhalik. Jadi di dalam jamak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan di dalam peperangan Tabuk itu disebut dengan perkataan akhara az-zuhra. Di sinilah ulama menyebut laisa fil hadisi dilalatun ala jam'il haqiqi bal huwa sarihun fi jam'il suri. Di dalam kitab Bazlul Majhud syarah kepada Abu Daud. Di dalam kitab ini kata secara sarihnya, secara jelasnya adalah jamak suri, bukan jamak hakiki. Jamak suri bukan hakiki. Tapi tak apa, kalau tuan-tuan balik rojak di dalam kitab Takmilah Fathul Mulhim yang dikarang oleh Mufti Taqi Osmani, dia dah ada cetakan Arab, bahasa Urdu ada, bahasa Arab. Bahasa Arab pun telah disebarkan. Banyak huraian dia. Jamak ini ada ulama pegang jamak hakiki. Jamak-jamak yang ada dalam hadis itu jamak hakiki, sebagaimana kita sebut semalam. Ramai juga ulama yang sokong. Yang keduanya jamak suri, pun ramai juga ulama yang berpegang kepada jamak suri ketika musafir ini tadi. Yang ketiganya, jamak ini apabila berlaku idza jadda fihi sayru, apabila berlaku kesulitan ataupun kesibukan ataupun Rasulullah nak cepat. Dalam riwayat yang lain idza ajalahu sayr, bila dia nak cepat lalu dia jamak. Okey, kesimpulannya boleh kita pegang dengan jamak hakiki pun boleh, sebab banyak juga ulama pegang. Kalau musafir ni pegang jamak hakiki. Yang keduanya jamak suri pun ada juga pendapat ulama daripada hadis tadi. Yang ketiganya Rasulullah buat jamak ketika musafir itu kalau nak cepat. Dia kelang kabut nak cepat dia jamak. Yang ketiga ni tak kira lah nak jamak hakiki ke ataupun jamak suri. Maknanya hadis itu ada, cuma huraiannya berlaku perbezaan daripada kalangan ulama. Okey, sila Ustaz. Abu Daud. Kita baca Abu Daud. باب المرأة
باب المرأة تغسل الثوب الذي تلبسه في حيضها. Okey, bab seseorang perempuan yang membasuh pakaiannya yang dia pakai ketika haid. Maka seseorang perempuan, adakah perlu dia basuh pakaian dia ketika haid itu yang dipakai ketika haid? Selepas dia habis haid, berhentinya haid, adakah pakaian itu wajib dibasuh? Di belakang boleh dengar belakang sekali. Sebab awak nampak cikgu Huda hengguk tu je lah. Kalau cikgu Huda boleh dengar, orang lain boleh dengar. Ya. Jadi dalam tajuk ni kata apa? Adakah orang perempuan yang dia berhenti haid, selepas berhenti haid itu dia nak pakai pakaian yang dipakai ketika haid, adakah kena basuh? Itu soalan dasarkan kepada hadis tadi. Maknanya kalau sekiranya pakaian itu kena haid, maka dibasuhlah. Pakaian yang dipakai ketika haid itu terkena darah haid, maka selepas berhenti haid dia nak sembahyang menggunakan pakaian tersebut, maka dia kena basuh. Yang kedua, bahawa kalau sekiranya pakaian tak kena darah haid, dia pakai musim haid, ketika dia keluar haid, tetapi dia ada sekarang ni pampers kan, ada tualang wanita dan sebagainya, kalau zaman sekarang kan, ataupun zaman dulu pun tak kena pakaian dia, maka pakaian itu tak payah basuh, walaupun dia pakai ketika berlakunya haid, dia boleh sembahyang dengan pakaian tersebut. Itu permasalahan yang kedua. Permasalahan yang ketiga, menghilangkan najis ini daripada badan kita ke, pakaian kita ke, tempat kita nak sembahyang ini, adakah wajib ketika kita nak menunaikan sembahyang? Ada tak dalil-dalil daripada Quran dan hadis kata bila nak sembahyang mesti kena pakai pakaian yang bersih? Ada tak dalil Quran hadis? Ada. Kalau ada, apa ayatnya? Apa hadisnya? Sebab kita mengaji hadis ni, kita nak tahu dalil. Hadis kita dah pegang-pegang selama ni, tak tahu ambil dalil ke mana-mana. Dalil yang kita fiqh tu ada, cuma kita kemukakan soalan ni dalam hadis ataupun dalam Quran. Bila nak sembahyang mesti kena pakai pakaian yang bersih, yang selamat daripada najis. Ada tak dalil? Dalam Al-Quran dia ada di dalam surah Al-Muddathir, wa thiyabaka fatahhir, wa thiyabaka fatahhir, hendaklah pakaian kamu dibersihkan. Pakaian engkau fatahhir, hendaklah kamu bersihkan. Jadi sebahagian daripada pendapat ulama kata ayat ini menjadi dalil pakaian kita kena bersih daripada najis. Pendapat yang kedua kata thiyabaka, maknanya qalbuka, hati engkau hendaklah dibersih daripada sifat-sifat yang dikeji mazmumah. Jadi bagi golongan yang kedua tak wajib basuh. Itu pendapat yang kedua. Pendapat pertama kata wajib, sebagaimana yang disebut oleh Al-Ma'ani di dalam Umdatul Qari. Kita dah belajar hadis ni di dalam Bukhari, dalam bab wuduk kan, bab seseorang yang dilontarkan najis di atas belakang dia tu. Babun idza ulqi alai ala zahril musalli qadharun au jifatun lam tafsud alaihi salatuhu. Itu dia kita belajar dalam Bukhari itu. Bab apabila dicampakkan di atas belakang orang menunaikan sembahyang kekotoran najis ataupun bangkai, tidak merosakkan atasnya sembahyang oleh sembahyangnya. Tuan-tuan balik buka hadis itu balik. Dah kita bahas panjang dalam Bukhari dulu. Sebahagian ulama kata, tadi kita sebut pendapat yang pertama, nak masuk sembahyang mesti bersih diri kita, pakaian kita, badan kita daripada najis. Yang keduanya, pendapat ulama kata yang kedua, bahawa ketika sembahyang, ketika mula masuk sembahyang saja kena jaga najis. Bila dah duduk dalam sembahyang jatuh najis, tak perlu kita buang najis itu. Dalil dia apa dia? Rasulullah tengah sembahyang sujud itu, tengah-tengah sembahyang orang kafir campakkan bangkai perut unta kan atas belakang Rasulullah. Rasulullah tak berhenti sembahyang sampai dia habis menunaikan sembahyang.
Datang Fatimah buang. Jadi pendapat yang kedua kata, nak masuk sembahyang kena jaga najis tu. Kalau ada najis tak boleh masuk sembahyang, tak sah. Tapi bila dah tengah sembahyang jatuh tak cicak, biar. Kau nak buang-buang. Kan ada hadis yang lain, Rasulullah tengah sembahyang, di tapak kaki dia ada najis, malaikat beritahu kepada dia, malaikat Jibril beritahu, tapak kaki kamu ada najis. Dia tanggal kasut, dia tak sembahyang balik. Sepatutnya dia berhenti sembahyang. Sebab apa ada najis? Tetapi tak, dibuang saja kasut tu, dia terus sembahyang. Jadi pendapat yang kedua kata, kalau dah sembahyang baru kena najis, maka sembahyang itu diteruskan. Pendapat yang ketiga kata apa? Ini pendapat yang dikemukakan oleh Ashab daripada kalangan ulama Maliki. Ihtajja bihi ala anna izalatan najasati laisa biwajibatin. Berdasarkan kepada hadis Bukhari yang kita bacakan tadi, membuangkan najis bukan satu benda yang wajib, sunat je. Buang najis daripada pakaian kita ketika nak sembahyang ni, kita hindarkan, jauhkan, bersihkan, hukum dia sunat. Jadi 3 pendapat. Pertamanya wajib, tapi pendapat pertama tadi kuat tu. Pendapat yang kedua kata tengah sembahyang tak apa dah. Pendapat ketiga kata sunat je buang najis tu. Maknanya tu pulang. Tapi saya nampak pendapat yang pertama tadi yang kuat. Itu ramai ulama sokong kan. Okey. Sebab tu dia sebut di sini lagi, sebelum kita masuk kepada hadis dia. Dia kata sihhatus salati kili taharat anil hadasi ke syarat khana ijma'i or ijma'i he. Dia kata membersihkan diri daripada hadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar, sebelum kita sembahyang, membebaskan diri kita daripada hadas kecil. Hadas kecil ni tak ada sembahyang, ataupun membebaskan diri kita daripada hadas besar, ini sepakat. Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi kata tak ada sembahyang, tak sah sembahyang. Dia sepakat. Sebab ada hadis yang lain, la tuqbalu solatun bi ghairi tuhurin. Tidak sah mana-mana sembahyang melainkan dengan tuhur. Ada ambil sembahyang dulu kan. Sebab itu 4 mazhab, dan di luar daripada 4 mazhab pun kata wajib ambil sembahyang sebelum kita sembahyang. Ini sepakat. Cuma yang ulama khilaf, dia kata taharat anil khabathi min ikhtilafi. Adapun menjauhkan diri daripada kekotoran najis, itu khilaf. Jumhur ke nazdik sihat salat ke liye bi daruri or syarat he. Jumhur ulama berpendapat membersihkan najis sebelum masuk dalam sembahyang itu syarat dan merupakan perkara yang penting. Itu jumhur ulama. Malakiyah ke usmi ikhtilafi. Jadi di dalam mazhab Syafi'i, Ashab tadi saya sebut, dia kata tak wajib membersihkan diri daripada najis ini untuk masuk dalam sembahyang. Dia kata tak wajib. Imam Syafi'i bi qaul qadim, Imam Malik ke sadhi. Qaul qadim Imam Syafi'i kata boleh masuk dalam sembahyang dalam keadaan ada najis. Qaul qadim bagi Imam Syafi'i, dia sama dengan pendapat Imam Malik. Okey, terus. Najis yang daripada najis sendiri ni. Najis sendiri ataupun yang luar sama? Masuk bawang Apa dia? masuk kencing sendiri pun Sama. Kecil sendiri, kecil orang. Tetapi kalau yang duduk di badan kita yang tak basuh tu cerita lain. Yang duduk di pada pakaian. Okey, terus. حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي حدثتني أم الحسن يعني جدة أبي بكر العدوي عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها أن الحائض يصيب ثوبها الدم قالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. قالت ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا. Imam Abu Daud dengan sanadnya menyebut
Ditanya akan Aisyah daripada Mu'azah, dia kata, ditanya akan Aisyah radhiyallahu anha berhubung dengan haid mengenai pakaian perempuan. Telah mengenal akan pakaian perempuan itu oleh darah, yakni darah haid. Lalu Aisyah kata basuh bila dah kena. Bila basuh, fa illam yadhhab atharuhu. Bila tak hilang kesan dia. Darah ini kadang-kadang dia bukan boleh hilang, gosok duk nampak merah sebab tu. Dia susah hilang kan. Fatughayyirhu bi syai'in min sufratin. Kenalah dihilangkan dengan sesuatu daripada sufrah. Sufrah di sini ulama banyak menterjemahkan za'faran, benda yang kuning, untuk menghilangkan warna dia dan juga untuk menghilangkan bau dia. Macam kita ke klorok ke apa-apa sajalah, asalkan dapat hilangkan dia punya warna. Bila di dalam riwayat yang lain warna tersebut juga tidak boleh hilang, maka tak apa, dah gosok, puas dah gosok, rendam lagi, buat sabun lagi, klorok lagi, puas dah gosok, tiba-tiba tak hilang juga. La yadurruki asaruhu. Dalam hadis yang lain kan, la yadurruki asaruhu. Nabi kata kepada perempuan yang tanya dia tadi, kesan darah tu Allah Ta'ala dimaafkan, tidak memberi mudarat. Tak apa, dah gosok-gosok, dah puas dah, macam-macam bahan yang kita masukkan untuk menghilangkan warna darah tersebut, tapi tak boleh hilang juga, maka diberi kemaafan. Dan Aisyah berkata pula, sesungguhnya aku berhaid di zaman Rasulullah, di sisi Rasulullah ni, di zaman Rasulullah SAW 3 hari berterusan. La aghsilu li thawban, aku tidak basuh bagi aku pakaian. Di zaman Rasulullah ni aku 3 hari berturut-turut haid, tetapi aku tak basuh. Tuan-tuan, di sinilah para ulama menyebut basuh pakaian daripada najis itu sunat. Kalau kita tak semayang, pakaian kita kena najis kan, tak apa. Tapi kalau nak semayang kena basuh. Kita pegang pendapat yang pertama yang kuat tadi kan, kena basuh. Nak semayang, badan kita, pakaian kita, tempat semayang tu kena bersih daripada najis. Tetapi yang ni Aisyah tak basuh sebab basuh najis yang kena kepada pakaian yang bukan nak bawa semayang, yang tu sunat, tak wajib. Aisyah tak basuh. Bukan maksudnya apabila kena pakaian kita najis serta-merta pergi basuh. Tak apa, tangguh dulu pun tak apa, 2-3 hari pun tak apa. Tetapi kalau basuh, itu yang terbaik lah. Itu yang terbaik. Okey, terus. حدثنا محمد بن كثير العبدي أخبرنا إبراهيم النافع قال سمعت الحسن يعني من مسلم يذكر عن مجاهد قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيد فيه فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها. Okey. Hadis yang kedua, Imam Abu Daud dengan sanadnya menyebut daripada Mujahid, dia kata Aisyah telah berkata, tidak ada bagi kami, salah seorang daripada kami pun, melainkan sehelai pakaian sahaja yang kami berhaid padanya. Di peringkat permohonan Islam, pakaian tak banyak, sahabat-sahabat banyak susah. Jadi maknanya sehelai pakaian itulah yang dipakai ketika haid dan ketika tidak haid. Susah zaman peringkat permohonan Islam tu, sehelai pakaian tu dah. Pakaian yang ketika haid pun sama, di luar selepas haid pun sama. Fa idza asabahu syai'un min damin, apabila terkena pakaian tersebut sesuatu daripada darah, ballathu biriqiha, dibasahkan perempuan tersebut, iaitu perempuan di zaman Nabi, dibasahkan dengan air liurnya. Di sinilah sebahagian daripada pendapat ulama kata, iaitu mazhab Hanafi, boleh membersihkan najis daripada sebarang benda yang cair. Terkejut kita dengar ya. Biasanya dengan air ya. Kalau dengan air liur boleh, air kopi, Milo, Holik, Ovaltine, Neslo, apa dia lagi, dan sesuatu dengannya. Pian engguk-engguk, jangan nak jual di kedai. Jual di kedai kopi masalah. Ini mazhab Hanafi. Sebab apa? Dengan air liur pun boleh. Jadi Imam mazhab Hanafi kata sesuatu benda yang cair, apa saja benda yang cair, asalkan dapat menghilangkan najis tersebut. Tetapi jumhur ulama mesti dengan air. Jumhur ulama dengan air, tapi dalam mazhab Hanafi
Sebab dalam hadis ni mana cerita yang kata selepas dibasuh dengan air liur, dibasah dengan air liur, selepas itu dibasuh, tak ada sebut. Itu tambahan. Kalau ada dalam hadis ditambah oleh perawi, ataupun itu huraian ulama. Dalam hadis tak ada. Matan dia mati setakat tu. Bila mati setakat tu lah yang jadi khilaf. Kita kata tak boleh kena basuh dengan air juga. Tak apalah, boleh. Jadi tak ada masalah. Cuma kalau ada orang berpendapat demikian, jangan pelik lah. Jangan pelik hadis ni daripada hadis ni. Mazhab Hanafi. Tapi kalau kita kembali balik kepada kawaid fiqhiyah yang kita baca semalam tu, al-hukmu yajri ala 'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berkisar daripada sebab dan musabab. Di dalam isu najis ini dia nak izalatun najasah. Isunya menghilangkan najis. Pakaian kita kalau kita nak sembahyang mesti dihilangkan najis. Okey, hilang itu apa cara? Apa wasilah? Boleh hilang dengan apa? Yang pentingnya najis tak lekat langsung pada pakaian, ke badanmu, badan ke pakaian ke. Yang pentingnya isunya dapat menanggalkan, memisahkan najis daripada pakaian. Itu isunya. Itu asasnya. Kalau dia boleh hilang dengan air, bila basuh dengan air hilang satu persatu, bau, rasa dan warna boleh hilang. Basuh dengan air-air yang lain pun boleh hilang bau, rasa dan warna. Menepati maksud. Menepati maksud. Masalah kita rasa tenteram tak tenteram dengan pandangan yang kedua ini, selesa tak selesa, itu bab masing-masing pula. Itu bab masing-masing. Cuma bagi saya tak selesa nak kena basuh dengan air juga. Kalau bagi saya tak selesa. Tak puas. Sebab duk belajar daripada kecil lagi, kita mengaji di pondok dulu, kena dengan air. Tetapi kalau ada tuan-tuan yang pegang mazhab Hanafi pada malam ni, saya tak kata apa. Dia nak basuh dengan air tebu ke, air apa ke, dia tu punya pasal. Tetapi bagi saya tak selesa. Kena dengan air juga. Bukan kata salah. Bukan saya kata salah. Sebab itu ada pandangan. Okey. Yang kedua dalam isu hadis ni, basuh dengan air liur, selepas tu ulama berurai, lepas tu Aisyah kata selepas tu dia perempuan-perempuan yang pakaian dia kena haid tu basuh dengan air pula. Hak tu tak disebut. Matan teks dia setakat tu je, berhenti. Yang kedua, kadar banyak mana yang nak basuh dengan selain daripada air? Maknanya kadar yang sedikit. Yang sikit-sikit boleh setitik dua. Kalau yang banyak tu nak basuh dengan air liur, tak boleh. Yang ni yang kita kata pendapat jumhur tu kuat, kena basuh dengan air. Kalau sikit tak apa. Kalau mari sampai secawan tu nak basuh dengan air liur, nak basuh dengan benda air cecair-cecair yang lain, teh ke kopi Milo, tak bersih. Tetapi kalau menepati maksud, boleh hilang sungguh bau, rasa dan warna. Tercapai maksudnya. Okey, terus. حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي حدثنا بكار بن يحيى حدثتني جدتي قالت دخلت على أم سلمة فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض، وقالت أم سلمة قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلبس إحدانا أيام حيضها ثم تطهر فتنظر الثوب الذي كانت تقلب فيه، فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه، فإن لم يكن أصابه شيء تركناه، ولم يمنعنا ذلك من أن نصلي فيه. وأما الممتشطة فكانت إحدانا تكون ممتشطة، فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك ولكنها تحفن على رأسها 3 حفنات، فإذا رأت البلل في أصول الشعر دلكته ثم أفاضت على سائر جسدها. Okey, hadis yang keseterusnya, Bakar bin Imam Abu Daud dengan sanadnya, Bakar bin Yahya kata telah memberitahu kepada aku oleh nenek aku. Nenek aku kata aku telah bertemu dengan Ummi Salamah. Bila aku bertemu dengan Ummi Salamah, telah fasa'alatha imra'atun min Quraisyin. Telah bertanya Ummi Salamah ini oleh seorang perempuan daripada Quraisy, berhubung dengan sembahyang fi thawbil haidi, pada pakaian haid. Pakaian haid ini pakaian yang dipakai ketika haid. Lalu Ummu Salamah kata,
Faqalat Ummu Salamah, lalu Ummu Salamah kata, qad kana yusibuna al-haidu, telah mengena akan kami oleh haid, ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya telah mengenai, telah berlaku kepada kami di zaman Rasulullah ni haid. Maka fatalbasu ihdana, maka dia biarkan salah seorang daripada kami ayyama haidha, hari-hari haidnya. Maknanya bila haid itu dibiarkanlah haid itu. Haid itu berlaku berlalu, berlaku macam biasa. Summa tathuru fatanzuru thawb alladhi kanat, kemudian bersihlah dia, tathuru. Bila berhenti haid, bersihlah perempuan tadi. Bila dah bersih, fatanzuru thawba, dia perhati akan pakaian dia, alladhi kanat, yang telah dia pakai ketika haid. Dia sebut perkataan tanzuru. Selepas daripada berhenti haid, dia tengok pakaian dia. Dia perhati. Tanzuru dengan makna perhati. Perhati, tengok ada darah haid tak selepas habis haid ni. Kalau tak ada darah haid, dia sembahyang teruslah tanpa dibasuh pakaian tu. Dia pakai ketika berlakunya haid. Cuma selepas haid tu, pakaian tu tidak menyentuh darah haid, tidak terkena darah haid, maka dia sembahyang teruslah. Okey, dia kata kanat tataqallabu. Lalu perempuan di zaman Nabi ni, tataqallabu ni, dia balik belek lah. Tengok sini, tak ada darah. Tengok tempat lain pula, ada tak darah daripada bayan. Tengok sana, tengok sini. Maknanya kena tak darah haid. Dia belek, dia tengok, dia perhati. Fihi, pada pakaian tersebut. Fa in asabahu damun wasalnahu, bila dia mendapati seseorang perempuan tadi pakaian dia terkena darah haid, wasalnahu, maka kami basuh. Wasallaina fihi, maka kami sembahyang pada pakaian tersebut. Selai pakaiannya. Ketika haid pun pakaian yang sama, selepas haid pun pakaian yang sama. Bila berhenti haid, dia tengok pakaian tu ada kena tak darah. Kalau tak kena darah, dia terus sembahyang. Dia pakai pakaian tersebut untuk menunaikan sembahyang. Wa illam yakun asabahu syai'un taraknahu. Okey, fa in asabahu damun wasalnahu, bila terkena darah haid pakaian mereka tadi, wasalnahu, kami pun basuh. Bila kena kami basuh, wasallaina fihi, dan kami sembahyang pada pakaian tersebut. Sebaliknya, wa illam yakun asabahu syai'un, apabila tidak mengenai sesuatu, iaitu sesuatu najis kepada pakaian kami ketika haid itu, taraknahu, kami tinggalkan. Kalau tak kena, kami tinggalkan pakaian tersebut tanpa dibasuh. Walam yamna'na dzalika min an nusalliya fihi, dan tidak menghalang kami yang daripada demikian itu untuk kami sembahyang padanya, pada kain tersebut. Maknanya tidak menjadi halangan, kesalahan kepada kami untuk sembahyang dengan pakaian yang kami pakai ketika haid apabila tidak kena darah haid. Okey. Adapun sebahagian daripada perempuan yang mumtasyitah, yang suka bersikat rambut, berhias rambut dia, ini masalah yang kedua. Ada 2-3 hadis lagi tuan-tuan, jangan mengantuk je. Ada 2-3 hadis lagi. Kadang-kadang kita baca sikit ya, kadang-kadang kita baca banyak sikit, kadang-kadang baca banyak-banyak. Ikut keadaan. Ada pun perempuan yang suka bersikat, berhias lah. Dibuat rambut dia begini-begini sikat kan. Di zaman Nabi pun ada juga. Fakanat ihdana takunu muntasyitatan, apabila salah seorang daripada kami itu yang selalu menghias rambut dia dengan bersikat, fa idza ghtasalat lam tanqud dzalika, bila dia mandi, nak mandi hadas tadi, mandi haid, dia tidak rungkaikan rambut dia yang cantik itu, macam rambut ni kan. Ada juga dalam negara kita yang rambut cantik tu, maknanya dia tak basuh lah, dia tak rungkaikan sanggur dia. Bila sebut rambut, orang senyum ni. Rambut ni banyak orang ada rambut ya. Jadi maknanya dia tak rungkaikan. Kalau dia buat sanggul ke dandan ke apa, dia tak rungkaikan ketika dia nak mandi hadas. Maknanya tidak semesti kita rungkaikan. Tidak semesti, walaupun perempuan di zaman Nabi itu rambut dia tebal, tak apa, asalkan masuk air. Walakinnaha, tetapi perempuan tersebut, dia kata tahfinu ala ra'siha, dia mencurahkan air di atas kepalanya, thalatha hafanatin, 3 kali cebok dengan tangan ni, 1, 2, 3. Fa idza ra'atil balala, apabila dia nampak basah, fi usuli sya'ri, pada dasar rambut dia,
dan lakathu, lalu dia gosok. Yang pentingnya rambut air itu rata seluruh kepala dia, walaupun rambut dia tebal, walaupun dia pakai dandan ke, dia pakai apa ke, tak apa. Summa afadat ala sairi jasadiha, kemudian dia meratakan seluruh air pada jasadnya. Okey, terus. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلامة عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت سمعت امرأة قالت سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع إحدانا لثوبها إذا رأت الطهر أتصلي فيه؟ قال تنظر فإن رأت فيه دما فلتقصه بشيء. Kikis dengan bisyai dengan sesuatu. Ini perkataan selalu dah kita jumpa kan. Maknanya kikis. وتنضح ما لم ترى وتصلي فيه. Okey, terus. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ قال إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرص ثم لتنضحه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي. Okey, di zaman Nabi SAW ni, perempuan haid bila kena pakaian dia, darah tu dikikis dulu. Ada yang kikis dengan kuku, kutis kikis dengan kuku, lepas tu digosok, masukkan air sikit, dia cairkan, dia kembang, gosok. Ada riwayat yang lain dikikis dengan sesuatu benda lah, ambil kayu ke kikis, bagi kurang dia punya warna tu, kesan haid itu bagi jadi pudar, kurang. Lalu dibasuh, lalu disuruh sini sumal tamdahu, lalu dipercikkan dengan air. Maknanya tengok kadar haid itu banyak mana. Kalau sikit padan percik untuk gosok. Di sini juga sebahagian ulama kata tidak syarat mengalirnya air, pakai percik je. Tetapi di dalam mazhab kita wajib kita basuhkan najis, mengalirkan air, dan dibawa sekali najis-najis ketika kita basuh. Tapi yang ni padai. Jadi ulama sebahagian yang lain pula berpendapat itu sekiranya kadar yang sedikit kena padan, boleh buat macam tu. Kalau yang banyak dibasuh macam biasa, lalu dia sembahyang dengan menggunakan pakaian tersebut. Okey, terus. حدثنا مسدد حدثنا حماد وحدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس وحدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد يعني بن سلمة عن هشام بهذا المعنى قال حتيه ثم قوسيه بالماء. Okey, hutihi maknanya gonyoh ataupun gosok. Orang petani kata gonyoh. Gosok lah, gosok. ثم انضحيه. Lalu percikkan air ke tempat darah yang kena, kain yang kena darah haid. Okey, terus. حدثنا مسدد حدثنا يحيى يعني بن سعيد القطان عن سفيان حدثني ثابت الحداد حدثني علي بن دينار قال سمعت قيس بنت محصن تقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عندما الحيض يكون في الثوب قال حكيه بضلع. Kikih dil'ain maknanya dengan kayu. Okey, terus. واغسليه بماء وسدر. Okey, basuh dengan air dan sidrin tu, air bidara, untuk menghilangkan bau haid itu. Okey, terus. حدثنا النفيلي حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة قالت قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحت. Ad-dir'u maknanya pakaian. Jubah panjang. Boleh juga kita terjemah dengan jubah panjang, maknanya pakaian. Okey, terus. تحيض قد تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة. Satu titik daripada darah. Okey. قطرة من دم فتقطعه بغيظها. Okey, terus. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة
أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. قالت فإن لم يخرج الدم قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. Okey, habis ah. Wallahu a'lam.